Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan, ya. Hari Selasa yang pertama di Surau Al-Islah, Taman Keramat, yang mana terhenti pada tahun lepas, ya. Sebab bulan 1 saya belum balik dari Yaman. Bulan 2 saya ada urusan, balik ke kampung, balik ke Kuala Terengganu. Jadi kita sambung di bulan 3 ni, di muka surat 36, ya. Kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Baik, kita akan masuk kepada membincangkan ta'alluq sifat kudrah, ya. Kita undur sedikit ke belakang di muka surat 35, apa erti kudrah dan apa maknanya. Kudrah ertinya atau terjemahannya adalah kuasa, iaitu kuasa Allah Ta'ala. Maka maknanya, huraian daripada perkataan kudrah itu ialah sifatun maujudatun qadimatun qaimatun bizat. Satu sifat yang wujud lagi qadim, ya. Sifat Allah semuanya qadim, yakni tidak ada permulaan, kerana sifat ini ada pada zat Allah, dan zat Allah tidak ada permulaan. Maka sifat yang ada pada zat juga tidak ada permulaan, itu maksudnya qadim, yang berdiri ia dengan zat. Sifat ini ada pada zat Allah Ta'ala. Setakat itu, 3 elemen tu sama saja. Semua sifat ma'ani, kalau nak kita huraikan, dia akan ada 3 elemen ni, ya. Sifatun maujudatun, sifat yang wujud. Qadimatun, yang qadim, tidak ada permulaan. Qaimatun bizat, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Hujung nanti akan membezakan antara satu sifat ma'ani dengan sifat ma'ani yang lain, iaitu kalau untuk kudrah, yang mendatangkan ia dengan dia, mengadakan tiap-tiap mungkin atau mentiadakan dia. Jadi di situ beza. Kita nak bezakan sifat kudrah ni dengan sifat iradah, dengan sifat ilmu, dengan
sifat sama, basar, kalam dan lainnya, itu adalah dengan yang di hujung ini, iaitu mendatangkan ia dengan dia. Dengan sifat kudrah tadi, mengadakan atau mentiadakan. Jadi ada tidak ada itu bergantung dengan sifat kudrah. Ya. Ada satu orang tu dapat anak, itu kuasa Allah. Ada satu orang kahwin juga tapi tak dapat anak, itu kuasa Allah. Dah ada anak, meninggal pula anak dia, tiada balik, itu kuasa Allah. Jadi mengada dan mentiadakan sesuatu yang mungkin. Yang mungkin makna yang tidak wajib ada dan tidak mustahil ada. Ya? Yang boleh ada, boleh tak ada. Contoh macam kita beri tadilah, ya. Bila ada sepasang lelaki dan wanita berkahwin, maka anak pada pasangan yang berkahwin ni mungkin. Boleh jadi wujud anak, boleh jadi tak wujud anak. Jadi di situ cerita kudrah Allah Ta'ala. Adapun yang wajib, yang mesti ada, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, itu tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Maka kalau ada orang tanya, ya, biasanya orang-orang etis, orang-orang free thinker, dia tak bermain-main dengan akidah kita. Dia kata, adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan sifatnya? Jadi kita kata tak ada kena-mengena. Kerana zat Allah tu wajibul wujud, yang mesti ada. Demikian sifat Allah mesti ada. Maka yang mesti ada tidak ta'alluq, tidak bergantung dengan kudrah. Demikian juga yang mustahilul wujud, yang tak mungkin ada, iaitu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tidak mungkin ada. Maka tak ada kena-mengena dengan sifat kudrah. Kalau mereka nak bermain-main, mereka tanya kita, oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Kata Allah Maha berkuasa. Sekarang ni Allah boleh tak cipta Tuhan lain? Kata Allah Maha berkuasa, kenapa Allah tidak beranak? Makhluk yang lemah ni pun boleh beranak. Takkan Allah yang Maha kuasa tak boleh beranak? Jadi di situlah kepentingan untuk kita tahu bahawa ta'alluq sifat kudrah ini pergantungannya dengan yang mungkin sahaja. Adapun Tuhan selain daripada Allah tu tak mungkin ada, mustahil. Anak Allah mustahil. Ya, saya telah terangkan dahulu kenapa sangat keliru orang yang mengatakan kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh, ya, melahirkan anak atau mencipta anaknya. Dia tak faham sifat kudrah. Ya. Maka orang yang berpegang demikian telah difatwakan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu sebagai membawa ajaran yang sesat, lagi menyesatkan. Ini bahaya. Ya. Kadang zaman kita ni orang berslogan, kita pegang Quran hadis. Betul lah. Sejak dulu lagi pun umat Islam pegang Quran hadis. Tapi masalah dengan kamu pegang Quran hadis memahami dengan kefahaman sendiri. Sedangkan umat Islam dahulu berpegang dengan Quran dan hadis mengikut kefahaman para alim ulama. Beza. Bila kita mengikut panduan ilmu, alim ulama ni istimewanya mereka ada ilmu. Jadi bila ada ilmu, kefahaman itu tidak tersasar. Tetapi mereka yang memahami sendiri. Dia kata apa? Dalam Quran Allah berfirman, "Lau aradna an nattakhidha lau aradna lau aradallahu ay yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Kalaulah Allah nak mengadakan, kalaulah Allah Ta'ala tu nakkan anak, Allah akan memilih di kalangan apa yang Allah cipta tu, ya, untuk dijadikan anak. Jadi kata dia tu, Al-Quran sendiri sebut macam itu. Tapi dia tidak faham bahawa lau di situ itu adalah menunjukkan mustahil. Ya. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, itu bukan menunjukkan harus, menunjukkan mustahil. Tidak semua lau dalam Al-Quran itu kalau itu bermakna harus.
Banyak kalau juga dalam Al-Quran makna mustahil. Ya. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada kedua-duanya, langit dan bumi, Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Oh, kalau macam tu, bolehlah ada Tuhan selain pada Allah. Sebab Al-Quran sebut macam itu? Tak. Lau di situ menunjukkan mustahil. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ta'liqus syarti alal mustahil. Ya. Menggantungkan syarat lau tadi pada satu perkara yang mustahil. Tidak semestinya kalau disebut sekiranya, maka benda itu boleh berlaku, tidak. Ada kalanya sekira itu nak menunjukkan bahawa itu mustahil. Tapi muwafaqah dengan iradah, iaitu kudrah Allah Ta'ala mengada atau mentiadakan itu, dia selari dengan kehendak Allah. Tak mungkin Allah lakukan sesuatu tak selari dengan kehendak Allah. Beza kita makhluk. Makhluk ni kadang kita nak macam lain, tapi kita buat tu tak sama dengan kehendak kita. Contoh mudah sajalah. Kadang-kadang bila dah cuti panjang, long weekend, nak masuk balik kerja tu, kalau ikut kehendak kita, malas lagi kerja. Orang selalu sebut Monday blues. Hari Isnin tu ada rasa malas lain macam banding dengan hari lain. Sebab 2 hari lepas kita dah cuti. Tiba-tiba pagi-pagi Isnin tu nak kena bersiap awal, nak kena tempuh jam. Kalau ikut iradah kita, tak mau pergilah. Tapi kita pergi juga. Maka kita buat sesuatu itu tak sama dengan iradah kita. Ya, kita nak macam lain, tapi kita buat lain. Kerana kita makhluk yang lemah. Adapun Allah Ta'ala, tak mungkin. Bila Allah Ta'ala mengadakan atau mentiadakan, pastilah itu muwafaqah pada iradah, yakni sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu kita Ahli Sunnah wal Jamaah beriman bahawa apa sahaja yang telah berlaku, baik atau buruk, itu adalah qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Tak mungkin itu keluar daripada kuasa Allah. Maka adalah kudrah itu ta'alluq ia semata-mata dengan mungkin, iaitu ta'alluq yang harus dengan 3 ta'alluq. Ini kita nak kena faham. Sifat Allah bukan baharu. Sifat Allah kita dah sebutkan tadi, qadim. Tidak ada permulaan. Tetapi ta'alluqnya itu dengan yang baharu. Ada kalanya dengan yang baharu, ta'alluqnya. Jadi nak diterangkan 3 ta'alluq. Ta'alluqnya daripada perkataan bahasa Arab. Ta'allaqa ya ta'allaku, artinya bergantung. Ta'alluq itu maknanya pergantungan. Jadi ada istilah-istilah yang bagi sebahagian orang, dia tak berapa faham istilah. Jadi saya lebih suka kita ketepikan dahulu istilah, kita ambil faham makna dulu daripada istilah tadi. Jadi saya dapat contoh ini daripada Baba Li Sekam, Baba Ghazali daripada Fatani, Hafizahullah. Dan contoh ini bukan untuk menerangkan Allah, tidak. Allah tak boleh dicontoh-contohkan. Nak kata Allah ni misalnya macam ni, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un, macam mana nak misal-misalkan pula? Jadi misal yang diberi ini untuk menerangkan istilah. Jadi kat sini nak tak nak kita kena sebut dulu 3 istilah. Kadang-kadang saya terangkan makna baru saya sebut istilah. Tapi di sini oleh kerana kita nak terangkan istilah, maka ada 3 istilah yang nak ceritakan tentang ta'alluq qudrah ini. Pertama namanya suluhi qadim. Suluhi qadim. Yang kedua namanya tanjizi hadis. Dan yang ketiga namanya qabdah. Jadi siapa yang dengar tu dia rasa bela. Itulah tanda je. Bila kita tak familiar dengan istilah, kadang-kadang benda ni. Tapi nak faham dulu supaya jadi mudah. Bila sebut suluhi qadim, suluh ni asalnya maknanya sesuai, elok, layak. Qadim maknanya lama. Maksudnya di sini maknanya layak dari awal lagi. Suluhi qadim secara longgar je kita katakan
memang layak, memang sesuai dari awal lagi. Tanjizi hadis, tanjiz ni makna melaksanakan, implement. Hadis tu maknanya baru. Jadi implementasi yang baru. Tadi layak dari awal. Tanjizi hadis dilaksanakan, dilaksanakan pada yang baru. Dan yang ketiga dipanggil qabdah. Qabdah perkataan bahasa Arab juga, makna literal definitionnya adalah genggaman. Qabdah ni genggam. Qabdah ni genggaman lah. Kita letak satu dalam tangan kita, kita genggam misalnya. Genggaman tu dipanggil qabdah. Baik. Sekarang kita nak terangkan makna istilah ini. Kita ambil contoh, saya tirulah contoh yang dibawa oleh Babali Sekam. Dia nak terangkan suluhi qadim, tanjizi hadis dengan qabdah ini menggunakan contoh seekor kera. Mungkin sebab di Patani mungkin masih popular orang gunakan kera untuk panjat pokok kelapa, ambil buah kelapa. Di negara kita pun saya ingat dahululah masa saya masih kanak-kanak dulu, memang di kampung tu ada orang yang dia bela kera. Kera tu dia buat naik atas basikal. Jadi dia ambil upah. Siapa ada pokok kelapa boleh upah dia untuk petik buah kelapa. Jadi nak terangkan istilah suluhi qadim ni. Kera itu ketika dia duduk di rumah tuan dia. Awal pagilah katakan lepas subuh. Tuan dia akan masuk kerja katakan pukul 9. Pukul 8 baru kayuh basikal keliling kampung, orang kampung suruh petik buah kelapa. Pukul 6 pagi tu di rumah lagi. Baik. Pada masa pukul 6 pagi kera di rumah tu, kera tu dah boleh panjat pokok ke belum pandai panjat pokok lagi? Dah pandai. Belum memanjat lagi. Mungkin kera pun masih tidur lagi di rumah tuan dia tu. Tapi walaupun dia belum memanjat pokok, sebenarnya pada diri kera tu sudah ada kebolehan untuk memanjat pokok. Jadi yang kebolehan dari awal lagi tadi itulah kalau kita nak istilahkan suluhi qadim. Dari awal lagi kera tu memang ada kepandaian untuk memanjat pokok. Dia belum panjat. Mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang baring. Baik. Lalu setelah agak siang, katakan pukul 8.30, pukul 9 pagi, tuan dia pun bawa dia round kampung, ada orang kampung upah petik kelapa. Lalu tuan dia suruh panjat pokok kelapa, kera ni dah terlatih, bila disuruh oleh tuan dia panjat. Masa dia panjat tu, dia ada kebolehan tak memanjat? Ada. Sama je, kebolehan yang sama macam masa di rumah tadi. Tapi dalam keadaan dia sedang memanjat itulah diistilahkan tanjizi hadis. Sekarang baru diimplementasikan. Sekarang baru dilaksanakan kebolehan dia. Tadi masa di rumah tadi belum dilaksanakan lagi. Kebolehan tu dah ada. Tapi pelaksanaan tu berlaku ketika dia sedang memanjat pokok kelapa tadi. Itu istilahnya tanjizi hadis. Bila kera tu dah sampai ke puncak pokok, dah petik kelapa, maka kera tu ada pilihan untuk dia rehat di atas situ atau dia turun ke bawah. Mana ada pilihan. Ada dua kemungkinan Mungkin kera tu dia tak nak turun lagi. Dia santai ke atas tu. Mungkin juga dia turun. Jadi seolah-olahnya benda tu dalam genggaman. Kan sesuatu dalam genggaman, kita nak terus genggam boleh, kita nak lepas boleh. Kan? Genggaman kita letak sesuatu. Katakanlah cincin saya ni. Ini cincin, saya genggam. Dalam keadaan saya genggam ni, saya boleh terus genggam atau saya boleh lepaskan. Jadi kera tadi, dia dalam keadaan dia duduk atas pokok tu, dia boleh stay atas pokok atau dia boleh turun. Situasi pada masa itulah diistilahkan qabdah. Dalam genggaman, terpulang. Nak turun boleh, nak stay boleh. Nak terus genggam boleh, nak lepaskan boleh. Jadi setakat itu baru kita memahami istilah. Tak cerita tentang sifat kudrah Allah lagi. Nak memahami istilah yang digunakan oleh para alim ulama, iaitu suluhi qadim, tanjizi hadis dan qabdah. Jadi setakat itu insya-Allah tuan-puan dah dapat sikit gambaran. Oh,
Itu makna dia. Sekarang kita kembali kepada menggunakan istilah tadi untuk memahami yang dikatakan ta'alluq sifat kudrah. Pertama, suluhi qadim. Maknanya iaitu patut pada azali. Maknanya dari awal lagi. Memang patut bagi Allah Ta'ala mengada atau mentiadakan mungkin pada barang yang sentiasa. Maknanya bukan masa Allah ciptakan makhluk baru Allah ada kuasa, tidak. Jadi Allah itu Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sebelum terciptanya makhluk pun Allah sudah Al-Khaliq. Bukan makna Allah cipta makhluk barulah Allah Al-Khaliq, tidak. Sebab dari azali lagi untuk mengada atau mentiadakan yang mungkin tu memang ada. Walaupun Allah belum cipta apa-apa lagi. Kan Allah wala syai' ghairuhu. Adalah Allah Ta'ala, tak ada selain daripada Allah. Pada masa itu Allah sudah ada kudrah. Cuma diistilahkan dari segi ta'alluqnya suluhi qadim. Kedua, tanjizi hadis, maka iaitu menyempurnakan keadaan mungkin dengan barang yang telah teratur pada azali serta menghasilkannya dengan perbuatan. Seperti mengadakan yang tiada dan mentiadakan yang ada. Begitu juga menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Maknanya, sebelum ada makhluk, dari segi sudut suluhi qadimnya memang Allah berkuasa nak cipta makhluk. Atau Allah berkuasa untuk mengekalkan dalam keadaan makhluk itu tidak wujud. Itu dari awal lagi. Tapi bila Allah ciptakan, terzahirlah kuasa itu. Itu namanya tanjizi hadis. Atau makhluk yang telah ada, Allah tiadakan balik. Ataupun Allah hidupkan yang tidak hidup. Ataupun Allah matikan yang hidup. Dan Allah beri rezeki. Allah jatuhkan penyakit pada seorang. Ataupun Allah sembuhkan dia daripada penyakit. Itu semua benda yang mungkin, yang possible. Jadi, bila mana berlaku perkara-perkara ini, maka itulah namanya ta'alluq tanjizi hadis. Terlaksana pada makhluk yang baharu ni. Bukan kuasa Allah tu baharu. Jangan orang sangka, masa Allah menghidupkan tu barulah dinamakan Allah tu Al-Muhyi. Bila Allah mematikan itu barulah dinamakan Allah tu Al-Mumit. Tidak. Sebelum Allah menghidupkan apa-apa pun Allah Al-Muhyi. Allah berkuasa menghidupkan. Sebelum Allah mematikan apa-apa pun Allah sudah Al-Mumit. Itu namanya suluhi qadim. Dan bila terlaksana kuasa Allah itu namanya tanjizi hadis. Yang ketiga, ta'alluq qabdah. Maknanya bahawa adalah mungkin itu dalam genggaman kuasa Allah. Jika dikehendakinya kekal wujud mungkin itu, maka dikekalkan. Dan jika dikehendaki ada mungkin, diadakan. Dan jika dikehendaki tiada, maka ditiadakan. Jadi, kita belajar tauhid ini bukan hanya untuk hafal istilah, tidak. Tapi untuk kita hayati makna dari istilah tadi. Bila kita faham bahawa apa sahaja yang ada tu sebenarnya Allah boleh tiadakan. Jadi kita ada rasa tawaduk, kita ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kita ada rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Taklah kita keluh kesah dengan urusan rezeki kita. Sebab walaupun kita disuruh berusaha ikhtiar, usaha ikhtiar itu disuruh. Selepas salat jemaah, fa idza qudatis salatu fantashiru fil ardh. Setelah dia selesai buat solat jemaah, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah daripada kurniaan Allah Taala, cari rezeki. Tapi dari segi hakikat, tidak akan masuk sebutir nasi pun dalam mulut kita, dalam perut kita, kecuali itu sudah ada ketentuan daripada Allah Taala. Dan tidak akan terlepas walaupun sebutir gandum, kalau Allah sudah tetapkan, pasti jadi rezeki kita. Jadi ada sifat tawakal, hasil kita faham tauhid. Ada sifat sabar, bila kita ditimpa musibah, Allah hilangkan harta kita misalnya, kita dulu kaya. Ada satu sebab,
Bukan payah Allah nak tarik harta ni. Allah tarik kesihatan kita, kelang kabut kita berobat. Kan orang kalau sakit, dia sanggup spend duit. Ya, dulu masa dia sihat, dia sibuk cari duit. Mungkin dia sampai tak jaga kesihatan dia. Bila Allah uji dia dengan sakit, dia sibuk nak dapatkan balik kesihatan yang dulu dia take for granted. Dan dia sanggup habiskan duit yang dikumpulkan dulu. Ya. Jadi kalau dia ada tauhid ni dalam hati dia, dia tahu itu sebenarnya qabdah. Bila ada, Allah boleh tiadakan. Bila tiada, Allah boleh adakan. Jadi dia syukur. Apa nikmat yang dia dapat, dia ingat, oh ini Allah yang adakan nikmat ni. Dulu aku tak ada nikmat ilmu. Dulu aku tidak ada nikmat harta kenderaan. Dulu aku tidak ada nikmat rumah sendiri. Ya. Sekarang ada. Maka membawa dia kepada syukur. Sebab dia ingat ini semua adalah dalam qabdah, ta'alluq qabdah Allah Ta'ala. Diri kita pun dalam qabdah Allah. Alhamdulillah. Allah takdirkan kita masih hidup, masih boleh buat ta'at, masih boleh salat jamaah. Tapi Allah boleh hilangkan taufik dan hidayah dalam hati satu orang tu, na'udzubillah. Daripada asalnya ta'at jadi maksiat. Bahkan ada yang asalnya mukmin jadi kafir. Jadi bila kita ingat makna daripada qabdah Allah Ta'ala ni, maka hati kita akan jadi semakin baik. Jadi bila baik, iza salahat, salahal jasadu kullu. Bila elok seketul daging tadi, maka eloklah seluruh jasad semua sekali. Jadi kesimpulan, ta'alluq sifat kudrah yang tiga ini, pertama bila kita melihat daripada sudut, memang daripada azali lagi Allah Ta'ala berkuasa mengadakan dan mentiadakan, maka daripada sudut itu disebut suluhi qadim. Dan bila terzahir kuasa Allah Ta'ala itu, memang dia adakan itu dan ini, dia tiadakan itu dan ini, maka daripada sudut itu namanya tanjizi hadis. Dan apa yang ada dalam keadaan ada tu sebenarnya dalam genggaman takdir Allah, boleh ditiadakan. Dan apa yang tiada sebenarnya dalam genggaman takdir Allah, boleh diadakan. Maka daripada sudut itu dipanggil qabdah. Jadi harapnya dengan keterangan dan contoh tadi, istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tauhid ni tidaklah terasa payah sangat untuk difahami. Tapi sebagaimana yang kita pernah sebut dahulu, pendetilan seumpama ini bukan fardu ain. Bukan mesti semua orang kena mahir suluhi qadim, tanjiz hadis, qabdah. Tidak tahu pun tak mengapa. Jangan sampai tak tahu Allah tu maha kuasa sudah. Dan jangan sampai tak tahu bahawa kuasa Allah tu tidak ada kena-mengena dengan yang mustahil. Kan oleh kerana Allah maha berkuasa, boleh kata Allah ciptakan anak Allah lah. Ya Allah cipta Tuhan lain lah. Itu tak betul lah. Tapi tidak juga sampai menafikan perkara yang mencari adat. Ada orang dia terlampau terikat dengan adat. Bila dia dengar perkara-perkara yang pelik, dia istihza, dia perli, dia main-main, dia buat kelakar. Ya. Padahal perkara yang mencari adat itu masih dalam kudrah. Kerana ia masih mungkin. Tinggal lagi tengoklah berlaku pada siapa. Kalau perkara yang luar biasa itu berlaku pada para rasul, zaman kita ni tak ada peluang lah. Dah tak ada nabi lagi. Ya, maka itu namanya mukjizat. Tapi kalau berlaku pada orang-orang wali, ya, orang-orang soleh, itu namanya karamah, auliaullah. Misalnya, ya, kalau api bersentuh dengan badan kita tak terbakar, itu pelik. Kerana kebiasaannya, bila badan kita ni kena api, akan melecur, akan terbakar. Itu saya dengar Ustaz Azhar Idrus, dia selalu bagi contoh analogi dekat surah An-Naim masa maju baru ni pun dia bagi contoh yang sama. Dia nak berdakwah supaya kita ni menjauhi maksiat. Jangan buat benda yang Allah larang. Sebab risiko buat benda yang Allah larang ni masuk neraka. Jadi dia bagi analogi, dia kata kalaulah perempuan yang paling cantik, misalnya Miss World ataupun apa Miss Universe kan dia pilih yang paling cantik di kalangan yang bertanding itu pun dah cantik-cantik dah. Tapi tiba-tiba dia ni dapat Miss World atau Miss Universe, paling cantik. Jadi perempuan yang paling cantik Miss World atau Miss Universe ni, kalau dibakar dia, masih cantik tak?
Tanya Ustaz Azhar lah, Ustaz Azhar yang tanya lah. Saya cuma cerita balik. Masih cantik tak? Hodoh lah. Ya. Walaupun dia wanita paling cantik dalam dunia ni, kalau ikut pertandingan waktu cantik, tapi kalau dimasukkan dalam api, jadi hodoh dia. Tambah kita yang memang sebelum masuk dalam api pun dah hodoh, kata dia. Kita belum masuk api pun dah hodoh muka kita ni, masuk dalam api apatah lagi. Jadi pengajaran daripada apa yang Ustaz Azhar sebut tu, kalau dah tahu macam tu, jauhilah maksiat. Kerana maksiat ni membawa kita kepada dibakar dalam api. Tak maulah kita. Kerana bakar dalam api ni, yang cantik pun jadi hodoh, tambah yang memang daripada awal lagi tak cantik, lagilah. Tapi boleh jadi tak masuk dalam api tak terbakar? Dari segi adat, tidaklah. Dari segi kuasa Allah, boleh jadi. Tapi itu namanya khariq lil adah. Perkara itu mencari adat, ataupun luar biasa. Kalau berlaku kepada orang-orang soleh, itu namanya ma'unah, pertolongan. Kadang-kadang berlaku benda yang pelik sebagai pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau berlaku pada orang fasik, semayang pun tidak, maksiat pun selalu buat, itu bukan karamah. Jangan sangka semua benda pelik itu kemuliaan. Itu namanya istidraj. Allah bagi dia lajak lagi dalam kesesatan. Jadi dapat dia tu kebal misalnya. Ya. Tikam taklud. Ya. Oleh kerana itu dia lagi jahat. Kerana dia rasa oleh kerana dia kebal, dia boleh buat jahat. Orang tak berani dengan dia. Padahal kebal pun mati juga. Itu orang kebal tak mati. Bahkan kata orang lebih payah lagi nak mati pada orang lain. Lebih seksa lagi. Jadi, ini kita kena faham. Jangan kita sampai skeptikal sangat dengan perkara-perkara yang pelik. Kerana boleh berlaku dalam segi kudrah Allah, tidak mustahil. Dan jangan kita juga mudah terpedaya dengan perkara yang pelik. Kerana perkara yang pelik, dia had berlaku pada siapa. Bukan pelik tu yang menentukan benda tu betul. Dia tak, kalau dia tak betul, takkan dia boleh buat macam ni. Kenapa pula? Takkan dia boleh berjalan atas air, Ustaz? Loh. Serangga tu boleh jalan atas air. Habis serangga tu wali Allah ke macam mana? Kalau dia tak betul, takkan dia boleh terbang di udara, Ustaz? Lah. Tu burung terbang di udara. Kenapa kamu tak berguru dengan ni, burung? Wali Allah lah tu, terbang di udara sana sini. Jadi kita nak kena seimbang. Dalam satu sudut, jangan kita tu terlampau skeptikal sehingga menghampiri sikap orang kafir. Orang kafir, benda pelik dia tolak. Bila cerita Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj, dia rasa itu pembohongan. Tak mungkin. Kerana luar biasa. Tapi dalam masa yang sama juga kita tak mahu terpedaya dengan orang-orang yang menggunakan sihir, menggunakan apa? Yang untuk menipu dan habuan dunia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natallu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.